Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 1 SM015, tajuknya number system dan under subtopic 1.1 real numbers. Okay, previously kita dah belajar kenal apa itu real numbers dan kita tahu semua nombor real numbers kita boleh plot pada real number line. Okay, so untuk video ni kita akan tengok pula interval. Okay, interval ataupun set of numbers pada real number line. Okay, interval ni macam mana? Madam bagi satu contoh. Interval ni adalah satu set nombor yang memenuhi certain syarat atau condition. Okay, sebagai contoh, Madam ada satu garis real number line. Okay, dan Madam punya condition adalah Madam nak satu set nombor yang berada di antara nombor 3 sehingga nombor 5. Okay, so maksudnya Madam nak set nombor yang berada di kawasan ini. Yang ini yang kita panggil sebagai interval. Okay, so kita mesti tahu macam mana untuk kita represent interval ini. Okay, dia ada beberapa bentuk representation. Yang pertamanya kita ada bentuk, bahagian sini tolong tambah dalam nota kamu ya, interval form, atau dalam bentuk inequalities, atau dalam bentuk set notation form. Okey, boleh ada tiga bentuk ni dan kamu mesti boleh atau able untuk menulis dalam mana-mana salah satu bentuk. Okey. Okey, yang kita boleh tengok pada jadual dekat sini, kita ada beberapa jenis interval. Okey, yang pertama kita ada close interval, kemudian kita ada open interval, half open interval atau boleh juga dipanggil half close interval, dan yang keempat kita ada infinite interval. Okey, bila bercakap tentang interval, okey, kalau kamu tengok di bahagian sini, okey, di bahagian sini, bila kamu ada bentuk interval, dia menggunakan bracket. Okay, so interval form dia ada dua jenis bracket. Okay, satu yang kamu nampak close bracket. Okay, close. Bentuk square bracket. Yang ini kita panggil square bracket. Okay, dia bermaksud close. Lagi satu bentuk bracket adalah yang jenis begini, open bracket. Okay, open, open, open. Okay, so ada maksud pada square atau open bracket ni dan kita akan go through one by one. But before that, Madam nak explain sikit dekat kamu. Kalau kita ada interval ataupun set of numbers ni, kalaulah ditulis pada kamu, tak kisah bracket dia open atau square bracket, bila kamu tulis, okay, sebagai contoh, kita ada 3, 5 macam ni. Kamu kena faham bila kamu menulis yang di bahagian sini mesti nilainya smaller berbanding yang di bahagian sini. Okay, so yang sebelah kiri kamu mesti smaller, sebelah kanan bigger. Sebagai contoh kita tulis 3, 5. Okay, macam inilah. Jangan kamu tulis terbalik. Contoh 5, 3. Ini salah. Always start dengan the smallest number first, baru nombor yang lebih besar di sebelah kanan. Okay, so ini general information lah, sebab ada pelajar yang memang tulis terbalik. Okay, kita pergi kepada close interval dulu. Okay, number 1, close interval. Close interval ni macam mana? Okay, interval form dia bentuk macam ni. Okay, close di kanan dan kiri bermaksud kalau close pada A itu termasuk dalam jawapan. Dan kalau close pada B juga termasuk dalam jawapan. Okay, so consequence dia, kalau kamu ada close bracket, okay, square bracket ni, kita akan tulis inequality sign dia ada equal dekat bawah ni. Okay, ada line equal ni. So close, dia mesti ada equal sign macam ni. Close pada B, so kita ada inequality sign, kita pun ada perkataan equal. So untuk yang ini, okay, bila kita ada close A to B, A sehingga B dan dua-dua close, maksudnya kita punya nombor bermula dari A, termasuk A, sehingga B, termasuk juga B. Okay, so daripada sini kita boleh pergi kepada bentuk inequalities.
daripada bentuk inequalities, kita boleh pergi kepada set notation. Okey, set notation ni mesti curly bracket. Okey, bila kamu ingat set notation, dia mesti curly bracket. Lain pula. Okey, curly bracket. Curly bracket kiri dan kanan. Kemudian kamu akan ambil apa yang kamu tulis pada bahagian inequalities kamu. Okey, contoh kalau untuk interval form yang ini, kita ada from A to B, termasuk A, termasuk B. Okey, di antara A hingga B. So, yang kamu kena tambah hanyalah X double dot. Kemudian apa inequality atau condition interval kita itu. Okey. So, kalau nak represent dekat atas real number line, apa yang kita kena buat adalah kita lukis kita punya real number line. Okey. Kemudian kita tanda. Ini nombor A kita dan ini adalah nombor B kita. Okey, bila kita ada close interval, okey, A dan B, maksudnya kita akan buat black dot pada A dan B sebabkan dia close. Okey, so kita akan bulatkan hitam penuh dan kita akan connect antara dua titik ini sebab interval kita adalah daripada A termasuk A. Okey, daripada A termasuk A sehingga B termasuk B. Okey, kita akan guna black dot. Okey, so madam ulang. Kalau close bracket, inequality sign dia mesti ada equal dekat bawah. Okey, yang ini. Dan bila kamu represent pada real number line, dia mesti black dot. Okey, titik hitam penuh. Okey, kita pergi kepada yang kedua supaya kamu nampak beza. Open interval. Apa pula maksud open interval? Okey, open interval adalah satu set nombor yang di antara A dan B juga, tetapi kita guna open bracket di kiri dan kanan. Bermaksud kita nak set nombor dari A sehingga B, tetapi A tidak termasuk, B juga tidak termasuk. Okey, so bila open bracket, kita akan pakai inequality sign yang tidak ada equal. No need. Okey, sama juga untuk B sebabkan dia open bracket, so inequality sign kita akan tak perlu gunakan equal. Okey. And kalau kita nak represent daripada real number line, okey, so kita akan buat kita punya number line. Okey. This is A, this is B. So kalau kita nak lukis disebabkan dia open bracket pada A dan B, jadi kita akan buat blank dot. Okey, bulat kosong sahaja pada A, pada B dan kita connect. Okey, sebab kita nak set of number from A, tapi A tak termasuk. Kalau you nampak blank dot, you faham A tak termasuk. Dan sehingga B, tapi B juga tidak termasuk. Okey. Next, kita pergi kepada half open interval atau dia ada juga nama lain iaitu half close interval. Sama sahaja. Okey, half open ni kita boleh agak, which means satu side terbuka, satu side lagi close. Okey, so dia ada dua pattern lah. Satu side close, satu side open. So kita tengok side mana yang open, side mana yang close. Okey, kalau sini bahagian A kita open. So inequality sign kita begini, tak ada equal. Okey. Kalau bahagian B dia close. Jadi inequality sign kita mesti ada equal. Okey, so kalau kita represent daripada real number line, okey, kita lukis dulu real number line kita. Okey, kita ada nombor di antara A sehingga B. Pada A kita akan open. So kalau open tadi madam kata kita buat blank dot pada A. Tapi pada B kita ada close bracket. So dekat B kita akan buat bulat hitam penuh dan kita connect menandakan kita nak set nombor dari A sehingga B. Cuma kita akan baca dia A tak termasuk, B termasuk. Okay. Same goes untuk yang bawah tu, dia cuma terbalik saja. Kita ada A yang close dan B yang open. So bila kita lukis pada real number line, kalau case yang ini, so kita ada from A to B. A close bermaksud A kena bulat hitam. Dan B kita open bracket, so kita akan
bulat kosong. And then kita akan connect kita punya dot ni sebab condition kita nak from A to B. Okay, cuma A termasuk, A include dan B tidak termasuk. Okay, itu interval yang ketiga. Next, kita pergi kepada interval yang keempat di sini iaitu infinite interval. Okay, infinite ni kalau nama dia pun dah melibatkan infinity. Okay, infinity. So, interval yang melibatkan infinity, bila kamu jumpa infinity, so infinity, yang ni tolong tulis, okay, infinity always open bracket. Okay, open bracket. Tolong tulis ni di nota kamu. Wajib ingat, kalau infinity kita mesti open bracket. Okay, always open bracket. Takkan boleh guna close pada infinity. Kalau kamu tengok notation di sini, okay, infinity bahagian sini sentiasa open. This one also infinity open. Negative infinity pun akan open. Negative infinity also open. Sini dua-dua infinity dia akan sentiasa open untuk both infinities. Okay, so just remember kalau infinity always open bracket. Okay, kita go through sikit lagi. Okay, kalau set interval yang ini, okay, yang bahagian sini, kita akan cakap kita nak satu set nombor bermula daripada A sehingga infinity. Maksudnya A kita termasuk dan sehingga infinity. Okay, so yang ini madam akan tulis dekat representation dekat number line dahulu. Okay, kalau kita lukis kita punya number line. Okay, kita tanda kita punya A. Okay, dia hanya ada nombor A sahaja. So kita nak kita punya set number from A, dan disebabkan A ini close, so A ini akan bulat hitam penuh. Okay, sehingga from A sehingga infinity. Okay, infinity is somewhere here. Berterusan sehingga nombor infinity, sebesar-besar nombor. Okay, so kalau macam tu, macam mana kita nak plot dia punya garis? Kita akan hanya buat arrow dan kita ada tanda anak panah kat sini. Okay, yang menunjukkan kita punya set nombor, kita punya interval, dia bermula daripada A, okay, termasuk A dan sehinggalah infinity. Okay, dia tak ada stop. Okay, itu kalau X, ini dia punya inequalities. X akan greater equal A. Maksudnya X lebih besar atau equals to A. Sebab kita ke kanan kan, so lebih besar daripada A. Okay, next kita tengok yang bawah ni, kita ada from A to infinity juga. Okay, A pergi infinity tapi A open kali ni. Okay, so apa kita punya number line? Dia akan jadi, okay, this is our number line. Kita hanya ada nombor A dan kita nak infinity. Okay, A sehingga infinity, but this time A tidak termasuk. Okay, A tidak termasuk, so dia akan open ataupun blank dot. Dan kita akan bergerak sehingga infinity. So bila ada infinity, kita akan buat arrow lah macam ni. So bila kita baca kita punya number line ni pun kita faham dia adalah from A, okay, lebih besar dari A. Tapi A ni tak masuk sebab blank dot. Okay. Okay, next madam tunjuk untuk bahagian yang negative infinity sikit ya. Okay, untuk bahagian negative infinity, apa yang kita ada adalah contoh yang ini ya. So cara kita bacanya adalah kita akan from negative infinity to A. Okay, kalau baca interval form ni kita baca macam tu, from negative infinity to A. Tapi bila kita tulis dalam inequality sign, dia adalah actually kita nak satu set nombor mana-mana X yang sebenarnya less than A. Okay, macam mana nak tulis dia tu? Kita tengok pada real number line. Okay, so madam lukis dia punya real number line. Okay, negative infinity akan berada di sebelah sini.
Okey, dan A adalah di mana-mana pada kita punya number line. Okey, so kita nak daripada negative infinity sehingga A. Okey, tapi kita tak buat arrow dia macam ni tau. Tak boleh. Okey, kita akan buat, kita nak from A, tapi A termasuk. Okey, A kamu ni termasuk. Bila A termasuk, kita akan buat black dot, bulat hitam penuh, dan sehingga infinity itu kamu akan buat dia macam ni, arrow ke negative infinity. Okey, so bila tengok number line ini, kita akan baca from A, termasuk A, sehingga infinity, negative infinity. Okey, macam tu cara representation dia pada number line. Okey, sama juga untuk yang bawah ni. Okey, kita nak from negative infinity to A. Tapi bila kita sketch pada real number line, okey, kita ada negative infinity di side sini, and then kita ada A sebagai nombor kita. Kemudian kita nak from negative infinity to A. Jangan buat anak panah macam ni. Okey, no, dia mesti bermula daripada A itu. So kita akan, A kita open. Okey, disebabkan A open, so kita akan ada blank dot, dan kemudian kita akan lukis anak panah ke arah negative infinity, so that bila kita baca gambar rajah kita ni, kita akan kata, oh, our set of numbers adalah from A, tapi A tak masuk, dan semakin kecil ke arah negative infinity. Okay, and last one, kita ada negative infinity to infinity. Okay, yang ini special case lah. Nombor kita daripada negative infinity sehingga infinity. Maksudnya tak ada sebarang nombor dekat bahagian tengah ni. Okay, maksudnya set kita adalah semua nombor pada real number line from negative infinity to infinity. So kalau kita nak lukis dia punya real number line, okay, line dia tu kita akan tulis dia macam ni. Okay, dan kita akan buat arrow dua macam ni, from negative infinity to infinity. Okay, so harap clear sikit tentang explanation cara nak tulis dalam bentuk interval form. Kamu kena alert tentang open atau close bracket. Cara nak tulis dalam bentuk inequalities form, maksudnya kena alert tentang penggunaan equal sign ataupun tak ada equal sign. Okay, di antara dua nombor ataupun lebih besar ke lebih kecil ke, itu semua kena alert dan tahu. Okay, and then penggunaan set notation pun penting. Biasanya once kamu tahu baca yang ini, kamu akan boleh transfer ke dalam bentuk set notation. Okay, so nanti kita akan tengok example 2 di bawah ni, macam mana kita nak buat dalam bentuk interval form, set form dan number line.